Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على سكرات الموت اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum, kita di muka surat 41 sambungan kitab kita Sakarat al-Maut. Sakarat al-Maut. Dan perkataan Sakarat al-Maut ni tuan-tuan dan puan adalah perkataan yang diucapkan oleh Nabi. Allahumma inni ala Sakarat al-Maut. Sakarat al-Maut ni bukan perkataan yang baru, no. Nabi pun sebut perkataan ni. Nak gambarkan bahawa adalah satu benda yang pasti. Pada muka surat 41, seandainya sambung daripada minggu sudah, seandainya ada orang yang selamat dari kematian, pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang selamat darinya. Ternyata, tetapi kenyataan tidak demikian. Hakikatnya tak macam tu. Baginda juga wafat seperti mana orang-orang lain. Mana betul lah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mana setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas. Bahkan lafaz kullu nafsin itu mencakupi semua makhluk yang ada nyawa. Binatang, kayu, pokok kayu apa semua. Hatta api tu, lampu tu pun dia ada tempoh kematian dia. Lah ni tu duduk-duduk je lah. Selagi kita tolak naik ke atas suih tu, matilah dia. Esok dia hidup pula, lepas tu dia mati. Lah kali tolak kat mana dia tak hidup dah. Itu mati sungguh lah, kena kambuh lah. Sebab kita punya tu juga lah. Tak salah kita mati kita ni baru hidup balik, kan? Lepas tu lepas pada kita bangkit tidur, jaga tidur, kita kata apa? Hak yang kata lah, tak kata duk, tak kata situ lah, kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Kita mati tak ni? Lepas hidup balik. Ada orang yang umur panjang, bangun awal tu, pukul 4 tu umur panjang sikit lah.
Hayang pukul 5, pukul 5:30 hak tengah orang abang baru bangun tu umur pendek sikit. Pasal dia mati lama. Kan? Pukul 10 tidur. Pukul 6 bangkit. Pukul 6 baru bangkit. Tu umur pendek lah. Mana dia hidup? Sakit dia tidur pula. Orang mengajak boleh tidur. Hak tu umur pendek lagi. Kan? Itu dia kata di sini, kata kalaulah ada orang boleh selamat daripada kematian, Nabi SAW lebih utama selamat. Pasal apa? Baginda SAW juga melalui kematian itu seperti orang-orang biasa, padahal beliau adalah beliau adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan makhluk yang paling mulia di sisinya. Sepatutnya dia tak payah mati lah. Kalau orang selamat lah, orang yang paling utama, yang paling sepatutnya selamat daripada kematian Rasulullah. Rasulullah ni kalau dia tak mati pun dah lah kita berjumpa dengan dia. Ya Allah oi. Kan? Tapi dia pun kena mati sebab hukum dia lagu tu, hukum syarak lagu tu. Apa maksud dia abang guna? Kita nak abang kita supaya kita pun jangan duk perasan kata kita ni akan kekal lama. Kena sedap. Kan? Jangan duk perasa lega sedia. Kalau sihat tak mana dia akan berjumpa dengan sakit. Sakit. No? Betul Nabi SAW pesan dia kata, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Irtanim khamsan qabla khamsin. No? Rebutlah peluang ketika mana ada 5 ni sebelum hari 5. Antaranya apa dah? Hayataka qabla mautika. Waktu kamu hidup sebelum kamu mati. Waktu hidup ni lah nak buat apa pun. Nak berjoging ke, nak pergi supermarket ke, nak pergi Giant ke, nak mari masjid ke. Waktu hidup pun dah mati tak apa. Tapi mati pun kena mari masjid juga. Pergi orang usung lah. Nah, Rasulullah SAW sepatutnya orang yang tak dimatikan lah, sebab dia orang yang mulia, paling mulia di sisi Allah. Baginda adalah manusia yang paling mulia di sisi Tuhan semesta alam. Tetapi baginda menyambut kematian dengan tenang dan lapang dada. Walaupun dia mati, tapi dia mati dalam keadaan tenang. Sebab baginda telah beramal soleh kepada Allah. Jadi kita pun kalau nak mati tenang, nak mati dalam keadaan tak ada keluh kesah, tak ada duk serabut, tak ada duk susah apa, maknanya kita pun kena adalah amal soleh. Man kana yarju liqa'a rabbih, surah Al-Kahfi yang kita duk baca tiap-tiap hari Jumaat tu, yang Nabi galakkan kita baca. Man qara'a suratul Kahfi adad lahu bainal jum'atain. Barang siapa yang baca surah Kahfi hari Jumaat, malam atau siang, maka Allah bagi cahaya kepada dia di antara 2 Jumaat tu. Baca surah Kahfi. Di antaranya ada ujung ayat tu Allah kata, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah." Siapa yang dia yakin dia akan berjumpa dengan Tuhan, yang dia akan mati dan berjumpa dengan Allah, Allah akan tanya dia berhadap dengan Allah Ta'ala furada, seorang-seorang, face to face. Seorang-seorang kita akan berhadap. Tiap-tiap orang kita ni akan berhadap dengan Allah Ta'ala seorang-seorang, furada, seorang-seorang. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Barang siapa yang yakin dia akan berjumpa dengan Tuhannya di akhirat, falyamal 'amalan salihah, maka hendaklah dia beramal dengan amal salih. Kemudian wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali dia melakukan syirik, penyungutan pada Allah ketika melakukan ibadat itu. Jadi Allah Ta'ala beritahu siap-siap dah. Allah beritahu siap dah kat kita, plan semua Allah beritahu dah, terpulang pada kita lah, kita nak pilih kat mana. Yang pastinya kita akan mati dan kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa, ni cerita kewafatan Nabi,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat, mana Nabi ketika nak mati, baginda meletakkan sehelai kain basah di atas wajahnya, memandangkan beratnya sakarat al-maut yang bakal dihadapi. Nabi dia kena demam panas, kat nak mati, panas sangat-sangat, sehingga diriwayat oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW dia mengeluh. Nabi sendiri mengeluh, dia kata, wah raksa, Allah sakitnya kepala aku. Aisyah kata, bal ana wa raksa ya Rasulullah, sepatutnya aku yang sakit kepala wahai Rasulullah. Maknanya Aisyah tak sanggup nak tengok penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak mati. Sakit kepala dia, panas sangat. Diriwayatkan dicelup kain tu, dia letak atas kepala Nabi, kering kain tu, kering, panas. Fikir tengoklah kita, adakah kita lebih istimewa lagi kematian kita dengan maksiat, dengan kejahatan hari-hari kita dah buat, jarang kita istighfar dengan Allah, kesombongan kita, masuk dalam masjid pun duk sombong lagi, kan? Bangga diri kita, kita lah hebat, kita lah bagus, kita lah cerdik, kita lah pandai, kita lah kaya, kita lah semua. Lagu mana kita nak berhadapan dengan Allah Ta'ala, sedangkan Nabi dengan penuh tawaduk, dengan orang miskin pun dia tawaduk, dengan orang kaya pun dia tawaduk, dengan orang berada pun dia tawaduk, dengan orang semua dia merendah diri. Bahkan dia lebih merendah diri kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ni yang tak terang mana ni, adakah istimewa sangat malaikat nak ambil nyawa kita? La haula wala quwwata illa billah al-aliyil azim. Tak kala itu baginda mengucapkan, ni Nabi dekat nak mati, dia kata apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, Allahumma inni ala sakaratil maut, Allahumma khif ala sakaratil maut. Ni Nabi dekat nak mati, dia sebut perkataan ni, kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kita ketika sakit pun kita ada sebut betul kan, la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, kan? Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya, ada kesukaran, ada kepayahan, ada kesengsaraan. Tuan-tuan, sakit nak mati tuan-tuan, bukan kita melawak-melawak dah, bukan kita melawak-melawak. Kita semua ada di sini semua tak bisa mati lagi, tak ada siapa yang rasa lagi. Tapi bila Nabi SAW sebut kita macam tu, kita kena yakin, kena percaya bahawa mati itu adalah satu kepedihan, satu kesengsaraan. Nabi kata, dan dia Nabi ni, dia kata ketika dia nak merasai kematian, dekat nak mati dah ni, dia kata macam tu, ya Allah, Allahumma inni, ya Allah bantulah, tolonglah aku ya Allah menghadapi sakaratul maut ni. Nabi minta tolong daripada Allah, ya Allah tolonglah aku nak mati ni, ya Allah ringankanlah bagiku sakaratul maut, ringankanlah. Maknanya berat lah. Kalau Nabi berat, kita la haula wala quwwata. Dalam satu hadis Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Lau ta'lamu ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang kamu tahu, la bakaitum katsira, sudah tentu kamu akan banyak menangis, wa la dhahiktum qalila, sudah tentu kamu akan mengurangkan ketawa kamu. Tak ada dah ketawa besar tu, tak ada dah ha, tak ada dah. Tapi kita duk ada lagi pasal apa? Pasal kita tak tahu di sebalik ketawa kita tu. Hadis orang tua kata apa? Sonok lawan dia. Tua belakang ni tu kata tak tahu ke hadis tu. Sonok lawan dia, tak sonok. Sonok lawan dia, tak sonok. Dia sonok lah sah, lepas tu tak sonok. Tengok budak-budak tu dia, anak cucu kita tu duk main tu, tak kita tahuan, tengok teriak lagi. Wah bunyi. Sonok sah ya. Hak tak sonok tu dia lama. No, sonok lawan dia tak sonok. Dan Nabi kata, ya Allah ringankanlah beban sakaratul maut bagi aku. Allahu akbar.
Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, demi Allah, ini kata Aisyah isteri Nabi, dan Rasulullah mati di atas riba Aisyah. No? Rasulullah mati di atas riba Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, sebelum Nabi nak mati tu, sebelum Nabi nak wafat, kain itu baginda rendam di dalam air, lalu diletakkan di atas keningnya sambil membaca Allahumma inni ala sakaratil maut, macam hadis tadi. Ya Allah, kata Nabi, bantulah aku menghadapi sakaratil maut, macam hadis tadi. Ya Allah, tolonglah aku akan berhadapan dengan kematian, dan tolonglah aku, bukan mati lagi, sakarat maut. Rasa nak mati tu, sakit nak mati tu, tolonglah aku. Selepas itu baginda bersabda, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Yang sangat kurharapkan adalah bertemu dengan rafiqil a'la, kekasih tertinggi. Yang sangat kuharapkan adalah justru ar-rafiq al-a'la, yakni kekasih tertinggi. Yang sangat kuharapkan justru ar-rafiq al-a'la, kekasih tertinggi. Apa maksud ni? Tuan-tuan dan muslimin dan muslimat, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, kata, innal abda khuyyira, sesungguhnya aku ni seorang hamba yang diberi pilihan. Dekat Nabi nak mati tu, malaikat mari diminta Nabi pilih, nak hidup lagi kan nak mati dah. Itu lunaknya Allah Ta'ala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi Nabi pilih, nak mati kan nak hidup dah. Maka Nabi jawab apa? Ar-rafiqil a'la, aku memilih untuk bertemu dengan kekasih. Ada riwayat yang menyebutkan bahawa maksud rafiqil a'la sini Allah Ta'ala, dia nak berjumpa dengan Allah. Ada maksud kata dia nak berjumpa dengan Jibril, nak pergi berkawan dengan Jibril, pergi berkawan dengan Mikail, nak berkawan dengan malaikat. Tak mahu duduk dah kat tanah, nak kawan dengan manusia ni, tak mahu sabuk. Manusia ni dia serabut. Kalau kita ada, dia mari kat kita. Kalau kita habis, dia lari lah. Kan? Dia berkawan kita ada makna. Kan? Kalau masyuk dia berkawan. Kalau tak masyuk, dia tak mau kawan kita, manusia. Itu Nabi pilih apa? Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ada riwayat kata maksud rafiqil a'la maknanya Nabi SAW dah tak mau lah berkawan dengan manusia ni, dia nak berkawan dengan nabi-nabi yang berada di atas sana, pihak atasan, mana ilin, min siddiqin, syuhada, salihin, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Sebab apa? Sebab Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman-teman, kawan-kawan yang terbaik. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Allah kata apa? Wa hasuna ulaika rafiqa, karena mereka itu adalah terbaik kawan. Itu Nabi kata nak pergi kepada kekasih, teman-teman yang tinggi, yang paling tinggi, yang berada di atas sana. Allahu Akbar. Para sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataannya ini adalah kerana pada waktu itu baginda betul disebut mendapat tawaran dari Allah, apakah usianya akan dipanjangkan sehingga ditunda kedatangan ajalnya, atau baginda berjumpa menghadap Allah. Sebab itu Nabi kata begitu. Di kalangan sahabat ada menafsirkan maksud perkataan Nabi balir rafiqil a'la ini dengan apa? Dengan mengatakan bahawa Nabi SAW ni diberi pilih oleh Allah Ta'ala, sama ada dia nak hidup lagi, nak dipanjangkan lagi usia dia, ataupun dia nak dimatikan, diambil nyawanya. Maka ketika itu baginda bersabda balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Yang sangat kuharapkan adalah
ar-rafiqil a'la, maknanya bertemu dengan kekasih yang tertinggi. Ini Allah Azza wa Jalla. Maksudnya sekarang aku ingin perjumpaan. Mana tak mau lah nak hidup, tak mau nak hidup dah. Sekarang aku ingin meninggalkan dunia ini, maksud dia. Sekarang aku inginkan kematian pada saat ini juga, maksud dia. Sebab betapapun panjang umurnya dan betapapun lambatnya kedatangan ajal, baginda tetap sahaja akan berhadapan dengan sakaratul maut. Kita pun macam tu juga. Kalau kita pergi berubat tahu mana sihat pun, nanti kita sakit pula. Lepas pada sakit kita sihat, kita akan sakit pula. Last sekali kesudahannya berapa? Mati juga. Mati juga. Mati juga. Tapi kan tak boleh lah juga kita dengan konon-konon tawakal berubat apa tak mau. Macam ada setengah riwayat yang batil, riwayat yang palsu tentang Nabi Yunus. Konon-konon kan, Nabi Yunus kan Nabi apa yang dia kaki dia berulat. Ada bisa dengar masa pakat dengar, bisa dengar lega. No, riwayat yang batil, riwayat yang palsu. Katanya Nabi ini, Nabi Yunus ke apa kan, kaki dia tu buruk, ulat jatuh, dia ambil pula ulat tu letak. Ini cerita bodoh. Cerita ni cerita bodoh. Kan? Nabi tu kan nak buat lagu tu. Maknanya nak abang kata apa? Oh, nak abang dia sabak tu bukan sabak tu lagu tu tu. Tu cari nahas. Kan? Ulat tu jatuh, dia ambil ulat tu bubuh pula. Bagi makan kaki dah tu. Tu cerita tu cerita. Tapi kita seronok sangat cerita-cerita tu. Konon-kononnya nak angkat derajat, bukan angkat derajat tu menjatuhkan derajat, membodohkan orang. Kan? Kita penyakit ni sahaja kita lah, kita nak buang kan. Ni pergi cari penyakit. Bahkan Allah pun larang benda tu. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu membiarkan diri kamu dalam kebinasaan. Tak boleh. Kan? Nabi Musa, cerita Nabi Musa pula. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita minta, hak cerita Nabi Musa ni minta dipanjangkan usia. Nabi Musa alaihi salam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, uridu umran tawila." Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat mendambakan, menginginkan umur yang panjang. Minta umur panjang. Nabi Musa ni pun umur dia panjang dah, nak panjang lagi. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam ni umur dia panjang dah. Ketika mana Allah Ta'ala keluarkan benih-benih Adam, kan? Wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum wa ashhadahum alastu bi rabbikum tu dalam ayat kan. Ketika dia keluarkan benih anak Adam tu, lepas tu adalah dia tengok satu lembaga, satu anak cucu dia tu, maka dia tanya, "Ya Allah, ni siapa dia ni?" Maka Allah kata, "Ini adalah anak cucu hang. Nama dia Daud." Nabi Daud lah. Nama dia Daud. Maka Allah tanya, "Umur dia berapa?" Maka Allah Ta'ala bagi tahulah kepada dia umur dia sekian-sekian. Allah dia kata pendeknya, "Berapa umur aku?" Allah beritahu lah, umur Nabi Adam ni sekian-sekian. Panjang lah umur Nabi Adam ni. Kan? Kemudian dia kata ambil umur aku 50 tahun, bagi kat dia. Tambah kat dia 50 tahun. Dia kata kalau 20, kalau kata 200 jadi 250. Kalau aku 1000 tinggal lagi 950. Lepas saya tolak. Tak apa lah. Bila mari sampai Nabi Adam ni, bila sampai umur dia nak mati, dekat nak mati, mana nak sampai ajal dia, malaikat mau mari kerja dia lagu tu ya, macam kita lah. Malaikat mau ni dia dah mari tengok. Oh tak cukup lagi, balik ni duduk tengok kita ni, mari tengok kita. Tak kira lah ada lena ke, ada jaga ke, ada buat apa, tak kira lah, dia mari tengok kan. Tak lagi dia ni.
Tak ambil lagi. Mari-mari, cukup dah ni ambil. Adam macam tu. Dia mari-mari, Adam cukup dah. Adam tanya, mari Allah. Tak nak ambil nyawa. Bukankah umur gua ada lagi 50 tahun? Tu nak cerita kita ni manusia lupa. Kita manusia ni lupa. Ya, umur kamu sekian-sekian. Tapi hak 50 tahun tu bukankah engkau telah beri kepada Daud? Ni macam kita ni lah. Duk menafikan. Dalam hadis itu Nabi SAW sebut kata, fanasiya Adam wa nasiya abna'u. Adam terlupa, anak-anak cucu dia pun jadi terlupa. Baik tu nama kita apa dia? Insan nasun. An-nasu makna dia pelupa. Kita ni rajin pelupa. Kena duk peringat selalu. Sebenarnya tuan-tuan ni alim lah korang ni. Duk dengar kuliah ni berapa kali dah. Tak gaduh dengar dah. Alim dah. Tapi bersebar duk dengar pula. Itu lupa. Ni sekali lagi telan roti canai 2 biji terlupa. Berak kita mengaji ni. Minggu depan mari pula. Peringat pula. Ni dengar cerita saya kena mari tiap-tiap minggu pula ni. Macam Ustaz Wafiq katanya balik ke Undasang. Tak apalah, kita marilah. Kan? Kita marilah insya-Allah. Doa bagi sihat ya. Sihat insya-Allah kita mari. Lupa pula. Peringat. Sekali lagi sonok. Boleh ikan puyuh besar ke apa kalau mancing kan. Boleh ikan haruan ke ataupun kayuh ke. Hari ni berasa tak berasa lenguh langsung. Terlupa lah mengaji tu. Mari minggu depan peringat pula lagu tu lah. Sebab Allah kata wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan. Adam lagu tu lah. Nabi kata fa nasiya Adam wa nasiya abna'u. Adam terlupa kata dia ada bagi 50 tahun tu kepada Daud, dia terlupa. Mana anak cucu dia pun terlupa. Fa akhta'a Adam wa akhta'a abna'u. Adam pun silap, anak cucu dia pun silap juga. Sebab tu Nabi kata kullu bani Adam khata' wa khairal khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ada salah. Tak suruh belagak lah. Tak suruh belagak. Semua anak Adam ada melakukan kesalahan. Wa khairal khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan ialah orang yang bertaubat. Orang yang ada keinsafan. Hak yang duk keras pedai, duk tak mengaku salah tu, hak tu jengkreng. Hak tu tak boleh kata apa dah. Kan? Itu tak boleh kata apa. Hak yang jenis tak mau mengaku salah ni makhluk yang paling besar sekali pada iblis lah. Kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis lah. Kita jangan nak jadi supaya iblis lah kan. Kemudian fa khasama Adam wa khasama abna'uhu. Adam pun berkelahi, Adam pun berlawan ni, Adam pun berlawan, dia tak percaya, dia kata tak, dia berlawan. Anak-anak cucu dia pun berlawan juga. Ni kita pun duk berlawan juga. Allah kata jangan buat lagu tu, kita buat. Allah kata jangan tangguh sembahyang, kita kata alah waktu kan panjang lagi, boleh lagi. Nampak tak? Tu sikap Farisi. Kita pun tirulah perangai tu. Sampailah sampai. Ada pun Nabi Musa pula minta juga umur panjang. Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya Musa ikhtar ma syi'ta. Ya Musa ikhtar ma syi'ta. Hai Musa, pilihlah apa yang kamu nak. Wahai Musa, mengikut hang lah. Dah nak panjang lah. Nak tengok terang mana agak panjang. Ada lagi Nabi Musa. Ada minta panjang, mati juga. Terserah panjang mana lah. Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan permohonannya dan memanjangkan usianya. Allah bagi panjang dakwah. Setelah Nabi Musa alaihi wasallam melewati usianya yang cukup panjang itu, akhirnya datanglah malaikat maut kepadanya untuk mencabut rohnya. Panjang umur Nabi Musa ni, bayangkan tengok tuan-tuan. Dia dilahir ini, kita tengok sikit kronologi dia. Nabi Musa dilahirkan oleh mak dia, beranak-beranak terbit, Firaun nak bunuh, betul tak? Kemudian mak dia tok masuk dalam sungai itu masuk ke dalam istana. Dia duduk dengan
Firaun. Sebab Asyah kata, hak ni comel ni budak ni kita ambil belah. Pasal kita tak ada anak. Hang tu aku mantu, aku manai. Tak boleh. Kan? Kita ambil belah. Ambil belah lah. Sampailah Musa ni besar. Tak besar apa? Dia tumbuk orang kecil sampai mati. Dia tumbuk ya. Dalam Quran kata, fawakazahu Musa faqada alaih. Dalam Quran cerita. Tu kan budak besar ni tumbuk orang mati. Musa ni nak bang ni. Ni cerita di sini pun ditumbuk malaikat pula. Musa ni gedebeh. Musa ni gedebeh, betul Allah Taala hantar badan lawan dengan Firaun tu. Jangan lekeh-lekeh tak boleh lawan Firaun. Tu pun dia pun kalak kata nak lawan Firaun pun. Tengok dia hidup dengan Firaun sampailah peringkat dia dah besar dah. Dia masuk dalam bekan orang berkeliling, kan? Dia tolonglah orang yang lemah ni. Fawakazahu Musa, dia tumbuk budak tu, faqada alaih, mati terus. Lepas pada tu ada orang lagi minta tolong dia lagi, kan? Dia nak gaya-gaya nak tunggu, kata hang nak bunuh orang macam kemarin ke? Kawan tu kata, ni cerita dalam Quran ni, bukan cerita daripada TV3 ke dah. Dah, bukan Metro ke dah. Ni cerita daripada Quran dah. Tak, ni cerita betul, bukan cerita salin-salin mik dak, kan? Lepas tu dia kata apa? Mari pula seorang lagi, ni cerita Quran. Ringkas itu, mari pula seorang kata, hai Musa, kata hang lari kah? Innal qauma, ada puak yang tak duk tengah mari kita nak tangkap hang. Tentera Firaun lah nak tangkap hang. Hang lari kah? Dia lari pergi Madian. Ingat tak? Dia lari pergi Madian, yang kata falamma tawajjaha tilqa'a Madian. Dia nak lari pergi Madian. Lari pergi Madian, dia duduk lama mana di Madian? Ingat tak? Hak mas kahwin dia menikah dengan anak orang tua Madian tu. Tak ingat? Tak ingat, kita peringat tu. Saya kata tadi kita terlupa. Tu baru bisa dengar dah. Terlupa, kan? 10 tahun duduk tu, tambah pula 2 tahun. Fa in atmamta 10 fa huwa 'indik. Kalau hang sempurnakan 10, itu bagi pihak aku. Tapi kalau hang tambah lagi pun tak ada masalah. Nabi Musa tambah pula 2 tahun. Jadi berapa tahun? Dah 12 tahun dah. Panjang. Lepas tu Allah Ta'ala perintah suruh dia balik ke Mesir. Balik ke Mesir, dia berkeliling, tukang sihir lama mana. Sampailah kali Allah Ta'ala suruh dia bawa lari puak-puak Bani Israel. Bukan ada jet, bukan ada kapal terbang, bukan ada Mercedes, tak ada. Jalan kaki ya, nak mari ke Sungai Nil tu daripada Mesir tu. Jalan kaki mari sini, duduk menengok lama mana laut nak lekah tak boleh. Duk tunggu lama mana di situ. Lepas tu Firaun lari dengan tentera dia. Musa, sekali kita kena tangkap. Dia tak tahu nak buat apa. Allah suruh dia pukul laut. Jemeranglah depa tu 12 orang kan. Jemerang pergi pas sana. Pergi sana. Jahatnya Pak Bani Israel. Allah qada tak pada dia pula. Berapa tahun? 40 tahun. Yatihuna fil ardi 40 sanatan yatihuna fil ard. Tuan-tuan bisa jumpa dalam Quran kataan tu, tak ada balik pergi balik. Lah ni ada aplikasi hak ni cari, tulis 40 sanatan, dia mari kita. Tulis dalam tu. Hak siapa dia ada Quran web tu. Kan? 40 tahun pula. Kita kalau 40 tahun tu tak ada dah. 40 tahun pula duduk merekod di padang teh tu, ya Allah Ta'ala turunkan makanan daripada langit tu, manna wassalwa tu. Lepas tu berjalan pula pergi Palestin tu, baru boleh masuk Palestin. Mana panjang umur Nabi Musa. Terus tu panjang pun. Balik pada sini. Tuan-tuan balik tengok sendirilah. Cerita kita ambil daripada Quran ya. Jadi tak ada siapa dia boleh memohong kita dah. Tak ada siapa boleh memohongkan kita dah. Pasal benda tu benar-benar. Akhirnya datang malaikat kepadanya untuk mencabut rohnya. Panjang lah bagi tu. Malaikat pun mari. Nabi Musa enggan menerima kenyataan bahawa usia akan berakhir. Lalu ia memukul malaikat maut yang ingin mencabut ruhnya sehingga matanya tercampak. Saya baca-baca cerita ni kata, biar betul kau cerita ni kan. Saya pun semak-semak betul sungguh. Ada riwayat sahih sungguh. Dan telah disahihkan oleh Syekh Albani.
Riwayat ini dia kata ar-rawi isnaduhu sahihun ala syarti syaikhaini. Mana riwayat ini sahih mengikut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Okey, terpakai, tak ada masalah. Saya boleh cerita. Kalau tak betul hari ni kita pangkah. Kita hari ni kita tak baca lah ni pasal sahih. Kan? Dan kitab ni pun sahih dah tu kita pun ni baca. Di Perlis ni tak boleh buat mereka main. Baca tak kenal dia marah kita. Kan? Tak apa lah. Malaikat tu kenal sebiji, tercabut mata. Kan? Malaikat mu datang menghadap Allah Ta'ala pergi mengadu lah, melaporkan apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam ke atasnya, dan berkata, ya Allah, Engkau mengutus aku untuk mencabut nyawa hamba-Mu yang tidak menginginkan kematian, sehingga mataku tercampak dia tumukku. Kan? Terus tu pengah Nabi Musa ni. Kan? Patut pun Bani Israel tak ada manusia yang keras pedai pada mereka. Allah Ta'ala ibarat keras pedai buat Bani Israel kal hijarah au ashaddu qaswah dalam surah Al-Baqarah. Kan? Hati kamu itu keras seperti batu atau lebih keras daripada batu lagi. Kita tak ada apa lah tentera kita ni. Bayangkan tengoklah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi makanan daripada langit mana seluar, berkata tak mau lagi. Fad'u lana rabbaka an yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha qisaiha wa fumiha wa adasiha wa badna. Nak bawang, nak menomeh. Tak mau makan gini-gini, tak mau. Colek-colek ni tak mau. Nak makan nak nu. Ketegang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan mata malaikatmu. Ambillah mata buh boleh. Ya Allah, kesianlah. Kan malaikat ni ke tempatnya semula, dan dia pun kembali mendatangimu. Mari pula yang kata malaikat ni dia taat ya. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak lawan, dia tak bantah. Kan? Dia tak bantah, dia mari. Kalau kita masuk kuliah orang duk hantam mari sekali tu, esok tak mari lah. Minggu depan cerah pula. Pasal apa aku kena teruk kata. Tapi tak ada, kena ke tak kena ke jalan sana. Betul-betul lah. Betul-betul kita tak rasa apa. Kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan mata malaikat maut ke tempat semula, dan dia pun kembali mendatangi Musa alaihissalam untuk mencabut rohnya. Katanya, hei Musa, masihkah engkau menginginkan dipanjangkan umurmu? Mari pula ni lembut lagi lah. Dan Musa macam mana? Nak panjang je umur. Kan? Nabi Musa alaihissalam menjawab, seandainya umur dipanjangkan, lalu apakah yang terjadi selepas itu? Sebelum ni matahari terbit dah. Kan? Ni kalau cara panjang lagi umur aku, nak jadi leguna pula, apakah aku akan tetap dimatikan juga? Malaikat maut berkata, ya. Matilah. Sebab Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa akan mati. Ya, walau bagaimanapun engkau pasti akan mati. Tambah 100 ke tambah 200 kan kena mati. Macam kita ni lah. Minta maaf lah no. Hak jenis jantung tu, hang tambah spring ke, hang tambah air soba ke dalam jantung tu, kok mana hang kena mati. Minta maaf lah, kok ada hak tambah spring ni. Tentu ada apa tu. Kan? Hang tak sah PAGN ke, hang tambah AGAN ke apa ke, tak sah. Dia tetap akan mati juga. Tambah spring keras lagi cepat mati. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nabi Musa alaihi salam berkata, kalau macam tu cabutlah rohku sekarang juga. Tak mau lah. Kan? Eloklah Nabi Musa, kalau hang mati awal peringkat dulu pun hang legalah, berehat lah daripada puak-puak Bani Israel ni. Tentang tahu ke perangai Bani Israel sampai kelar duk jahat itu. Israel tu. Kan? Sampai kelar duk jahat itu, kepiah cantik dah bala, pakai kepiah agak dia pun. Cantik dah bala ni. Perangai juga udah. Ni tolak apa biji ni dalam keadaan lah ni orang duk musuh daripada Qatar Piala Dunia, dia pemberita seorang tak layan pemberita dia tu. Dia pemberita Israel seorang tak mau layan. Bukan kata orang Islam kata, orang Amerika, orang England. Tanya pemberita benar-benar Israel, no. Tak mau. Terus naik bendera Palestin. Tengok. Jahat tengok sampai depa terus tu lah keadaan dia.
Israel ni. Sampai depa Allah Taala tak bagi ada negeri. Kita yang orang Islam ni bagi negeri kat depa. Allahu akbar. Kalau macam tu dia kita ambil lah ni, tak mau dah. Ni kan? Ai tijo sukuh tu. Duk bawa ti cenah. Malaikat maut pun mencabut roh Nabi Musa alaihi salam ketika itu juga. Apa resolusinya? Kesimpulannya pada tuan-tuan, dua cerita ni maknanya betul lah, yakinlah, tataplah elok apa yang Allah Taala sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang kita duk dengar selalu, yang kita duk baca tu, setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Faham elok, yakin elok, pegang elok, pergi mana pun duk nampak itulah. Tapi walaupun kita yakin kita akan mati, nak jadi apa kalau kita tak buat persiapan untuk berjumpa dengan kematian itu? Kalau kita tak buat persiapan, kita duk ralik seronok, bahasa dia bunga sekali lagi, bahasa lekat kot harum manis ku. Kalau duk angal gitu ni, hak bunga terik ni tak jadi ustaz Bila tengok, oh bunga lah tak jadi, kata bunga ni habis, kata loh pasal hujan. Bunga kali lagi jadi, dia kata hang tak usah duk angal-angal lah, kata bunga tu jadi, hang pula jadi. No? Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, kita minta Allah selalu ingat bila sakit, bacalah doa yang Nabi baca tadi, bila Allahumma inni ala sakaratil maut. Bacalah doa yang selalu kita duk baca, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, yang Nabi pesan jangan tinggal tiap-tiap kali lepas solat. Nabi pesan jangan tinggal tiap-tiap kali lepas solat. Ya Allah tolonglah aku untuk ingatmu, ya Allah tolonglah aku untuk buat amal yang terbaik, no? Dan tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. 3 tu Nabi pesan, tiap-tiap kali lepas sembahyang jangan tinggal. Mula-mula kita bagi salam, kita kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ada hak buat lagi alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, tu tok tepilah, tak ada. Tapi saya duk dengar ni, duk bunyi ikut telinga dia kadang-kadang tu, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh, tak ada. Ada orang buat tapi tak ada. Carilah dalam kitab yang sahih mana pun tak ada. Kitab ni ada lah, tapi yang sahih tak ada sabit pada Nabi. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah seperti mana kamu lihat aku semayang. Jadi semayang kita, ibadat kita, amal soleh kita tu mestilah menepati apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dan tidak ada padanya syirik. Mesti kena ada apa? Kena ada ittiba' dan ikhlas amalan soleh kita. Moga-moga kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dengarlah seruan Allah, kata apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong kutip balik. Tak apa budak dah kutip. Hak sendiri tak apa.